Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita di dalam subjek perakaunan tingkatan 6. Topik ini adalah untuk semester 2 STPM perakaunan. Okey, topiknya adalah 7.5 pengakusan produk. Okey, pengakusan produk ni banyak menumpu kepada bahan kos bahan. Kos bahan terbahagi kepada bahan mentah langsung, adalah bahan mentah yang dapat dikenal pasti dengan jelas dan digunakan untuk menghasilkan atau memproses sesuatu produk. Bahan mentah tak langsung pula adalah bahan sampingan yang diperlukan tapi bukan bahan asas dalam pengeluaran. Komponen bahan mentah terdiri pada kos harga bahan mentah, kos pesanan, kos pegangan, caj pengangkutan, insurans, cukai import dan diskaun diterima. Kita tengok dokumen-dokumen dalam kos bahan. Okey, dokumen yang digunakan dalam pengurusan bahan. Yang pertama, nota permintaan bahan, mendapatkan kelulusan untuk membeli bahan. Borang pesanan belian, memberi kelulusan kepada pembekal untuk membekalkan bahan. Nota serahan, memeriksa kuantiti dan kualiti bahan yang dibeli. Nota penerimaan, membuktikan kuantiti yang dibeli adalah betul. Kad inventory, merekod jenis barangan yang keluar masuk stok, kuantiti dan jumlah amountnya. Kaedah pengurusan inventory yang baik mesti dapat membeli bahan mentah pada masa, harga, kuantiti yang tepat dan baik serta bahan mentah yang digunakan mesti secukup supaya dapat memenuhi keperluan. Dengan itu, pesanan yang efektif diperlukan. Maksudnya kat sini, kita jangan terlalu berlebihan inventory. Kalau terlalu berlebihan, dia akan masalah penyimpanan. Kita perlu sediakan gudang atau stok. Ini dah melibatkan kos pada kita. Dan satu lagi, kalau inventory itu terlalu kurang, ia tidak cukup untuk kita buat pengeluaran. Jadi pengeluaran kita akan tertanggung. Kaedah kuantiti pesanan ekonomi atau KPE adalah kaedah yang popular digunakan untuk menentukan saiz pesanan yang paling ideal supaya kos pesanan dan kos pegangan adalah minimum, atau dengan kata lain KPE digunakan untuk mengira kuantiti optimum inventory harus dipegang pada sesuatu masa. Kos pegangan daripada kos-kos pengawalan, kelengkapan ruang inventory, sewa, cahaya, faedah pegangan dan kos melepas. Okey, kos pesanan. Kos pesanan daripada kos-kos perkeranian bagi menyediakan pesanan belian, kos-kos memproses dan penerimaan khas berkaitan dengan bilangan pesanan yang diproses, kos pengangkutan atau penghantaran. KPE boleh tentukan dengan melukis graf. Graf ni kita akan bincang di topik contoh lah, di contoh nanti, atau secara formula. Formula dia kita tengok kos pada KPE, kos pesanan tambah dengan kos pegangan, di mana kos pesanan, bilangan pesanan darab dengan kos pesanan per pesanan, kos pegangan stok purata darab dengan kos pegangan per unit. Titik tempahan semula adalah tingkat di mana syarikat perlu buat permintaan belian untuk dapat bekalan baru. Jadi rumusnya, titik tempahan semula unit jualan pada setiap tempoh darab dengan masa menunggu pesanan. Okey, kita pergi kepada rumus kuantiti pesanan ekonomi atau KPE. Formula dia KPE punca kuasa 2DP bahagi dengan C, di mana D adalah kuantiti diperlukan, P kos pesanan per unit, C kos pegangan per unit. Di sini tengoklah kala-kala soalan dia akan bagi secara terus, kadang-kadang kamu perlu kira. Okey, yang B graf. Graf ni kita akan bincang di contoh nanti, kita akan nampak di contoh lah. Okey, kita lihat contoh dia. Contoh mula dengan soalan teori. Okey, untuk STPM perakaunan, kita tak boleh elak daripada soalan teori lah. Memang ada soalan teori dan biasanya soalan teori ni pelajar perakaunan tidak suka menjawab. Tak tahulah kenapa diorang tak suka menjawab soalan teori ni.
mungkin dia orang tak minat membaca kat ni. Tapi kamu tak boleh elak. Kadang-kadang soalan tu sepenuhnya teori, jadi kita kena jawab. Okey, nyatakan 4 andaian penggunaan kaedah kuantiti pesanan ekonomi atau KPE. Masih contoh, syarikat Corona berhak mengeluarkan dan menjual mesin pengisar tepung beras untuk guna industri. Salah satu komponen mesin ini ialah BTX, dibeli oleh syarikat sebanyak 10,000 unit setahun dengan kos RM100 seunit. Syarikat menghendaki 12% pulangan atas pelaburan. Kos-kos lain ialah kos pemegangan iaitu penyimpanan RM3 seunit setahun dan kos pesanan ialah RM150 setiap pesanan. Masa menunggu setiap pesanan adalah setengah bulan. Dikehendaki hitung KPE untuk komponen BTX, hitung jumlah kos pesanan dan kos pemegangan pada KPE, hitung titik pesanan semula komponen BTX. Berdasarkan jawapan anda di C1, C2 dan C3, lakar graf KPE. Yang sini yang saya kata graf tadi, saya akan bincangkan pada graf nanti. Okey, kita lihat jawapan dia. Bermula soalan teori. 4 andaian penggunaan model KPE. Kuantiti yang malah tetap atau sama yang dipesan pada setiap titik pesanan semula. Permintaan, kos pesanan, kos penyimpanan dan masa menunggu setiap pesanan adalah malah tetap konstan. Kos belian seunit tidak terkesan atau dipengaruhi oleh kuantiti yang dipesan. Tidak berlaku situasi kehabisan stok. Kos kualiti diambil kira hanya setakat komponen-komponen. Kos pesanan dan kos penyimpanan. Masa menunggu pesanan belian adalah diketahui atau malah. Okey, jadi kat sini dia minta 4 sahajalah. Bila menjawab soalan periksa, kamu boleh jawab lebih daripada 4. Jika ada yang salah, pemeriksa akan pilihlah. Pilih mana yang betul. Jadi tak ada masalah jika kamu jawab lebih. Okey, kita tengok jawapan pengiraan pula. Kos pemegangan BTX seunit setahun, pulangan atas pelaburan dikehendaki dan tambah lain-lain kos pemegangan 12% darab RM100 tambah RM3, jadi selesaikan dapat RM15. Okey, untuk KPE punca kuasa. Punca kuasa ni kamu kena buat punca kuasa tu ada markah tersendiri dan angka-angka tu pun ada markah tersendiri. Okey, jadi punca kuasa 2DP bahagi C, 2 darab 10,000 darab 150 bahagi RM15. Okey, yang ini yang saya kata tadi, kos pemegangan yang C tu kamu kena kira, ada kiraan di atas. Okey, kita terus ganti sebab kita dah kira di atas dapat 15. Jawapan dia 447.21 unit. Kamu tengok kamu dapat jawapan dia perpuluhan oleh kerana dia adalah bahan. Okey, oleh kerana dia bahan, kita kena tambah 1. Bahan biar terlebih, jangan terkurang. Kalau terkurang, tak cukup pengeluaran. Jadi 447 ni kita kena tambah 1, jadi 448 unit. Okey, semua yang mengira KPE kamu kena ingat bila perpuluhan kena tambah 1. Jadi 448 unit. Itu cara kamu nak menjawablah. Dia akan terima 448. Dia tak terima jawapan 447.21 salah. Kalau 448 baru betul, kena tambah 1 pada 447. Okey, jumlah kos pesanan dan kos pemegangan penyimpanan pada KPE. Kos pesanan tambah dengan kos penyimpanan. Okey, untuk kos pesanan D per KPE darab P. Untuk kos penyimpanan KPE bagi 2 darab C. Kamu selesaikan 10,000 bagi 48 darab 150 tambah dengan 48 bahagi 2 darab RM15. Selesaikan, kamu dapat 6,708.21 sen. Permintaan untuk setengah bulan 10,000 bahagi 12 bahagi 2 dapat 416.7 unit. Ini pun sama, titik pesanan semula kita kena tambah 1. Dia terlebih tak apa, dia jangan terkurang. Jadi 416.7 ditambah 1 jadi 417 unit. Jawapan yang betul adalah 417 unit. Kalau kamu jawab 416.7 salah.
Okey, ini yang saya kata di jawapan graf. Bila melakar graf KPI ini adalah seperti ini. Yang kos pemegangan atau penyimpan ni, kamu tengok soalan. Ada masa soalan dia adalah macam soalan ni dia garis lurus melalui kosong. Tapi ada kalanya kamu tengok soalan pasir tidak. Ada masanya dia tidak lurus. Jadi kena tengok keperluan soalan. Okey, graf ini paksi yang menegak adalah kos RM, paksi mendaftar adalah unit kuantiti. Okey, lepas tu yang kosong ni ke atas tu kos penyimpanan atau pemegangan. Yang graf atas adalah jumlah kos, graf yang bawah adalah kos pesanan. Kamu kena lakarkan lengkap berlabel. Kalau kamu lakar graf tu betul tapi tidak berlabel, tidak diberi markah, mesti dilabel dengan lengkap. Termasuk nilai KPI ni 448 atau 1000 KPI mesti berlakar graf. Kalau ada nilai kos ni pun kita kena letakkan. Jadi tengok kehendak soalan. Tapi yang penting bila melakar graf mesti lengkap berlabel, baru dapat markah. Okey, kita pergi sedikit kepada JIT atau pengurusan inventory sistem tepat pada masa. Ini juga di bawah tajuk bahan. Okey, apa dia JIT? Pembelian atau penerimaan bahan mentah atau barangan daripada bekas, baik saja bahan mentah atau barangan diperlukan. Ciri-ciri JIT, kuantiti inventory yang dipegang adalah sifar atau kosong. Semua bahan mentah atau barangan berada dalam keadaan sempurna. Si hubungan yang baik dengan pembekal. Okey, untuk perakaunan JIT ni dia tidak pergi detail lah. Mungkin pelajar-pelajar yang mengambil subjek pengajar perniagaan mungkin akan belajar detail lah, belajar terperinci. Okey, jika kamu rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.